Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia Allah kita dapat terus bersama dalam majlis ilmu secara alam maya, dan tajuk perbincangan kita pada petang ini masih lagi dalam kitab Al-Alamul Akhir, iaitulah alam akhir ataupun kita sebut dengan nama alam akhirat. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, insya-Allah perbincangan kita pada saat ini di siri yang ketiga dalam rihlah ke alam akhirat ini, di bawah tajuk Al-Isti'dadu lil Maut. Al-Isti'dadu lil Maut maknanya persiapan untuk menghadapi kematian. Setelah kita baca beberapa ayat dalam siri yang lepas yang menunjukkan bahawa mati itu satu perkara yang pasti, tidak ada siapa yang terlepas daripada matinya, sama ada cepat ataupun lambat. Namun begitu, mati tetap kita akan hadapinya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang kita tahu kita ini akan mati, maka apakah persiapan yang kita nak buat? Sebagaimana kata di para ulama, persiapan yang mesti kita kena buat berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri nasihat kepada seorang laki-laki, ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah peluang 5 perkara sebelumnya datang 5 perkara. 5 sebelum hari 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Waktu muda sebelum tua. Wa sihhataka qabla saqamika. Waktu kamu sehat sebelum kamu sakit. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Waktu kamu kaya, kamu senang sebelum kamu fakir. Wa faraghaka qabla syughlika. Waktu kamu mempunyai masa yang lapang sebelum kamu sibuk. Wa hayataka qabla mautika, dan ketika kamu hidup sebelum mati. Artinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah beri kepada kita 5 perkara ini mesti diambil peluang, direbut peluang sebelum. Jangan tunggu sakit baru nak ibadat. Jangan tunggu masjid tutup baru nak pergi masjid. Kan? Jangan tunggu tua baru nak buat kerja-kerja yang sepatutnya yang dia perlukan oleh tenaga muda. Ada ibadat tak tua. Tapi ada yang ibadat bila tua nampak ketuaannya. Apakah ibadat itu? Contohnya ibadat haji. Lain, berbeza orang muda pergi haji dengan orang tua. Orang muda, Masya Allah, dia boleh tawaf, dia boleh sa'i, boleh berjalan pergi melontar. Kan? Orang tua nak pergi melontar, ada kalanya pergi juga tapi dalam keadaannya kepenatan. Dalam bab solat tak ada tua, tak ada muda. Masing-masing kita kena buat. Baiklah, itu 5 perkara. Hadis ini dikeluar oleh Al-Hakim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga daripada Amr bin Maimun dalam Sahih Al-Jami' mengatakan hadisun sahih. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita tajuk perbincangan kita akan fokus kepada wasail, alat-alat ataupun sebab-sebab al-isti'dad lil maut, persiapan menghadapi kematian. Sekarang ni kita dah ingat dah mati. Semalam anda tanya apa beza di antara ingat mati dengan takut mati. Alhamdulillah para penonton, para jemaah sudah dapat memahaminya, insya-Allah.
Kalau tak faham, kita ulang balik kan. Tapi dah faham dah tu. Maka, bila kita ingat ke mati, perkara pertama, tanda. Saya akan tanya balik lepas pada ni, berapakah isti'dad, persiapan-persiapan yang telah kita buat untuk menghadapi kematian. Berapa kita perkara. Maka yang pertama sekali, persiapan yang pertama, al-muhafazatu ala maftaradahu Allah Ta'ala. Jaga semua perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala ke atas kita. Yang besar sekali. Apa kita kena jaga? Tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Rukun yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Kadang-kadang orang terlepas sini, dia mula dengan solat dulu. Kita kata solat tak sah kalau tauhid tidak ada. Yang pertama sekali, yang perdu, yang wajib, yang mesti kita kena jaga, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, daripada dirusakkan oleh perkara-perkara yang lebih dahsyat daripada COVID yang kita takut ini. COVID, na'uzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala. Orang yang kena COVID pergi ke kubur. Tapi orang yang rusak akidah pergi ke neraka, wal'iyazbillah. Kemudian kita kena jaga, yang pertama, ikut tertib lah, tertib rukun. Yang kedua, jaga solat. Di mana kita berada, di saat mana kita pun, solat mesti dijaga, tak boleh dipermudah-mudahkan. Nak jaga solat, dengan yang pertama, jaga dengan waktunya. Jaga dengan syarat rukunnya. Jaga secara berjamaah. Tuan-tuan jangan bagi tahu kepada saya, oh, ustaz suruh pergi jemaah, masjid tutup. Jemaah lah pergi rumah dengan keluarga kita, musim ni. Nanti masjid buka, kita penuhkan masjid, insya-Allah. Jangan pula masjid buka, pakcik-pakcik tua, 4-5 orang tu juga yang pergi. Yang lain-lain tu sama juga tak pergi. Kita kata ini, jangan tunggu lebih daripada ujian yang Allah Ta'ala beri ini untuk kita insaf. Kemudian ikut tertib, zakatnya kena bayar. Puasa, Ramadan, haji bagi orang mampu, itu dia panggil rukun Islam yang diperwajibkan kepada kita, mesti kita kena jaga. Kemudian ambil lagi lah rukun-rukun yang lain, walaupun tidak nak masuk dalam rukun Islam, tapi dia menjadi rukun seorang Muslim, seperti akhlak yang mulia, bercakap benar, tidak bohong, dan seterusnya. Itu isu yang pertama. Tajuk dia isu yang pertama, menjaga perkara yang difardukan oleh Allah kepada kita. Kalau orang kata, saya ni takut mati. Lepas tu semaya lagu mana? Solat macam mana? Mudah lagi ni. Tu jawab dia, orang tak takut mati. Tu orang bukan ingat ke mati. Orang takut nak mati. Na'uzubillah. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Sebab yang kedua untuk persiapan kita nak mati ni apa dia? Al-iktsaru min zikril maut. Banyak mengingati mati. Banyak mengingati mati. Hadis yang dikeluar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu pada permulaan Islam dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benar orang pergi ziarah kubur. Sebab naz'atul jahiliyah, amalan-amalan jahiliyah tu masih lagi melekat pada mereka. Bila pergi ziarah kubur, mungkin dia pergi menangis ke, dia pergi buat benda-benda yang menyalahi peraturan. Tapi kemudian apabila iman sudah mantap, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada mereka ada ziarah kubur dan peraturannya, maka Nabi kata, ala fazuruha. Hendaklah kamu pergi ziarah kubur. Sebab apa? Dalam riwayat Hakim ini dia kata, fa innahu yuraqil qalb. Ziarah kubur yang pertama sekali melembutkan hati. Yang kedua, menyebabkan kita boleh menangis, mengalirkan air mata. Yang ketiga, memperingatkan kita kepada akhirat. Ini cara-cara nak ziarah kubur ni cara yang betul lah, dengan mekanisme yang baik. Kalau kita pergi ziarah kubur jadi satu budaya macam sekarang, pergi ramai-ramai, bawa pula bunga-bunga pergi pacak, siap dengan kamera berselfie lagi, ini tidak mengingat ke akhirat. Ini untuk update dalam Facebook. Lah. Habis macam mana kita nak suruh ingat ke akhirat? Saya syorkan supaya kita pergi ke kubur seorang diri pada waktu malam. Siapa dia boleh pergi? Seorang diri waktu malam. Berani?
Takut apa? Saya pernah tanya orang, rumah dia satu pagar dengan kubur. Kata Pak Cik, selama duduk sini, berapa kali kena ketuk pintu? Malam-malam mari bangun. Dia kata tak pernah hidup lagi. Pihak orang duk cakap hantu kubur. Saya tak pernah jumpa Ustaz. Hantu yang mari atas kubur ada. Ni pokok penagih dadah tu mari duduk berehat. Itu cerita lain. Maknanya kita kena pergi ke kubur dan kita mula dengan adab ziarah. Kita pergi ziarah dengan bagi salam. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqul. Kita bagi salam. Kemudian kita doakan. Kemudian kita ingat, ya Allah, ya Tuhanku. Kalau aku duduk seorang-seorang dalam ni nanti, apa yang ada bersama dengan aku? Masya Allah, tabarakallah. Ibadat kita cukup ke tidak? Akhlak kita sudah baik ke tidak? Bekalan yang kita nak buat dalam kubur ada ke tidak? Allahu Akbar. Kata di para ulama, yang ada bersama dengan kita dalam kubur hanyalah amaluhu, amalan dia. Kan Nabi sebut dalam hadis, 3 kumpulan akan pergi ke kubur. 3 orang. Harta dia, anak keluarga dia, dan amalan dia. Harta pergi juga, bawa kereta, bawa alat-alat pergi. Sampai-sampai dalam kubur, 2 balik, tinggal satu lagi, amalannya ada. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Hakim dengan sanad hasan. Itu dia panggil, Nabi kata, wala taqulu hujra. Dalam hadis tadi, hadis masih lagi. Wala taqul hujra, jangan kamu mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Mana pergi kubur, jangan keluar. Orang jahiliah dia bila pergi ke kubur, dia buat apa? Pergi buat benda-benda yang tak baik. Pergi duduk meratap, tangis. Kita hari ni saya bimbang juga ni. Orang pergi kubur ingat akan mati, kita pergi duduk bergendang atas kubur. Ni apa? Ni pun satu masalah. Masalah yang berlaku kan. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, itu di antara cara-cara kita nak ziarah kubur yang boleh mengingatkan kita. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Aksiru zikra hazimil lazat. Banyaklah mengingati mati. Apa dia? Mengingati perkara yang menghilangkan kelazatan, iaitu al-maut. Hadis ini telah kita baca dalam Sahih Tirmizi. Baik, kata di Abu Darda radhiyallahu anhu, dia kata apa? Saya minta tulis kata-kata ini, mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita hari ini. Man aktsara min zikril maut. Abu Darda ni sahabi al-jalil radhiyallahu anhu, dia kata, siapa yang banyak mengingati mati, qalla hasaduhu, tak banyaklah dia hasad orang. Ini kita hari ni lupa ke mati ni, asyik duk tulis ke Facebook, duk hentam orang tu, kata orang ni, cerca orang tu, fitnah orang ni. Dahsyat. Wa qalla farahuhu, dan sikit juga happy, gembira dia tak banyak. Sebab kita nak mati ingat ke gembira apa lagi, kan? Banyak lagi kata-kata para ulama, cukuplah saya petik di situ untuk persiapan kita insya-Allah. Cara yang ketiga, isti'dadu lil mauti bit taubatis shadiqah. Masya-Allah, tabarakallah. Hendaklah kita bersiap dengan sentiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang Muslim, Muslimah sentiasa bertaubat. Kita manusia tak lari daripada salah. Kalau kata saya tak bersalah, mana ada orang tak bersalah atas dunia ni? Bermula daripada datuk kita Nabi Adam AS dengan nenek kita Hawa bersalah. Allah Ta'ala turunkan mereka ke muka bumi. Dan Nabi Adam bertaubat, fataba alaihi, Allah Ta'ala terima taubat. Kita agak-agak anak cucu tak bersalah, sabar, jangan kata tak bersalah, mesti ada salah. Maka para ulama mengatakan, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, at-taubatu wajibun min kulli zambin. Taubat itu wajib daripada setiap dosa. Masya Allah, tabarakallah. Andainya taubat kita tu hanya dosa di antara kita dengan Allah, maka 3 syarat kena buat. Yang pertama, tinggalkan terus maksiat. Jangan tengah duk maksiat, aku taubat dah ni. Taubat apa lagu tu? Yang kedua, menyesali di atas perbuatan yang lepas. Yang ketiga, ya'zim. Berazam, tidak sekali-kali akan buat lagi dosa yang tersebut. 3 syarat. Kan? 3 syarat.
Kalaulah dosa kita berkait dengan hak anak Adam, maka tambah satu lagi, iaitulah mesti kita minta maaf, hantar balik kalau kita ambil barang orang. Ini kita bimbang hari ni, kita banyak ambil benda orang. Benda tak ambil, tapi mencerca orang, mencabur kehormatan orang dengan mulut kita, dengan tangan kita cukup banyak sekarang ni. Wal'iyazubillah. Macam mana kita nak taubat? Allahu Akbar. Inilah. Yang penting taubat. Buatlah macam mana cara sekalipun, supaya kita dapat bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar. InsyaAllah. Kemudian, apakah kadang-kadang bila kita tahu taubat, orang tanya, apakah tanda-tanda taubat itu sudah betul? Tanda-tanda qabul taubah. Jawabnya, keadaan seorang itu lebih baik daripada sebelum dia bertaubat. Berubah dia. Nampaklah ada kesan taubat dia tu. Dan ada setengah orang ni nak pergi taubat Mekah, tak balik, macam tu juga tak jadi. Dan dalam diri dia sendiri ada perasaan takut dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dia duduk diam-diam, bila teringat kepada dosa dia, dia menangis, Ya Rabbi, Allahumma astur, Ya Allah, sembunyikan, rahsiakanlah dosa aku ni, Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, rahsiakanlah dosa aku. Panjang cerita ni. Nanti saya tengok dalam siri yang lain, yang sesuai nanti, apabila manusia dibangkit di mahsyar, kita akan diberi kitab suratan amalan. Panggil adalah surah Al-Isra' kan. Wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Allah kata setiap orang akan diberi surah amalannya. Masya-Allah, tabarakallah. Maka kedudukan dia sentiasa beristighfar, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, itu dia panggil kita kena letak keadaan kita di situ. Keadaan kita di mana? Di tempat yang tersebut. Kemudian kita yang keempat, husnul dhanna billah indal maut. Bila mati nak datang, sa'atul ihtidar, saat dihadiri oleh para malaikat, ataupun kita sebut sa'atun naza'. Orang Melayu kata naza' kan. Dalam tafsir saya tentang surah An-Nazi'at, kita mengatakan naza' itu maknanya malaikat yang bekerja mencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa, cabut nyawa secara kasar. Wan nasyitati nashta, dan malaikat yang bekerja mencabut nyawa secara berlembut. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mati dengan husnul khatimah, dan keluarnya ruh kami dalam keadaan yang begitu selesa, insya-Allah. Mana bila kita nak mati, kita kena letak sangkaan baik kita kepada Allah. Kita dah buat ibadat-ibadat yang baik. Kita sudah solatnya, kita sudah bertaubatnya, kita sudah beristighfar. Pada saat itu, hendaklah kita kena letak sangkaan baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kata, Tuhan tak terima aku ni. Bukan sekat Tuhan tak terima, bumi pun tak terima. Alah. Kita akan jadi manusia qanut, manusia al-yas, yang putus asa, kecewa. Itu masuk dalam perbuatan dosa besar. Masya Allah, tabarakallah. Jangan sekali-kali kita buat. Yang kelima, sentiasalah mengingati azab kubur dan nikmat kubur, dan juga dibangkitkan semula. Lebih kurang yang tadi. Tadi ziarah kubur kan. Ingat kematian. Ini kita kena ingat pula. Dalam kubur esok apa persiapan aku nak buat. Masuk dalam kubur esok apa yang kita nak, apa yang bekalan yang kita nak bawa. Bila bangun di akhirat esok macam mana keadaan kita. Aku nak lintasi sirat di alam matni jahannam besok bagaimana? Masya Allah, tabarakallah. Layakkah aku ni dapat sampai ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Layakkah aku menerima syafaat? Maka kalau kita rasa cemas, rasa takut, kita belajar. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita buat. Apakah sebab-sebab manusia ini terhalang daripada syafaat Nabi, terhalang daripada pergi ke kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini insya-Allah kita akan bincang nanti bila sampai ke tempat kolam. Panjang lagi. Kita ni masya-Allah tabarakallah besar, tapi kita sabar-sabar. Kita pilih-pilihlah. Ana akan pilih tajuk-tajuk supaya para jemaah tidak menunggu lama untuk sampai ke sana, insya-Allah. Maka itu persiapan-persiapan yang kita kena ada. Jadi para jemaah sekalian, jangan kita rasa selesa, hidup senang atas dunia ni, relax ya kan. Maka bila orang nak mati, macam-macam cerita yang kita belajar, yang kita dengar.
para jemaah sekalian, maka itu di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Dan kita kena ingat juga, di antara, berapa dah kita tadi? 4. Baik, kita kena seterusnya, di antara perkara yang kita kena buat persiapan, iaitulah banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Maknanya, sejak awal lah, selain daripada kita duduk menyebut tentang perkara-perkara ibadat-ibadat yang cantik kita buat, kita juga kena banyak bersedekah. Sebab apa? Salah satu daripada ayat yang ke-6, tanda-tanda tu, yang ke-6, iaitulah as-sadaqah. Dalam surah Al-Munafiqun, surah munafik yang sangat kita takut ni, Allah gambarkan suasana orang nak mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Allah kata, وَأَنْفِقُوا, hendaklah kamu nafkah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu. Bila kita nak nafkah? مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ, sebelum mati mari. Sa'atul ihtidar, saat kita nak mati, orang ni akan bercakap. Ini Allah Ta'ala cerita, manusia ni akan bercakap. Dia kata apa? Fayaqul, dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau boleh lewatkan sikit tempoh ajalku, bagi masa sikitlah ya Rabbi. Untuk apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang saleh. Para jemaah sekalian, sedekah di saat nazak, saatul ihtidar tidak lagi diterima. Mana kalau kita wasiat ketika itu tak jadi dah. Sebab dia kata sudah tempoh nyawa di halkum, sudah tidak ada. Nak taubat pun tak boleh dah. Maka Allah jawab, mu tak usah duk minta lah. Ayat ni mu baca daripada muda lagi. Kita dengar imam baca di masjid, kita sendiri baca Quran, kita sendiri dengar khutbah, orang duk ceramah. Hari ni kita dengar lagi. Tuhan cerita kepada kita, manusia di akhir hayat dia, apa jadi? Akan berkata sedemikian. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Bapa? Bahasa Kelantan kata bapa. Kenapa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, aku nak jadi orang saleh. Allah jawab, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Tuhan kata tak ada dah. Kalau sudah tanpa tempoh hari ni, jangan minta untuk esok. Tidak ada. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita ambil peluang bersedekah. Marilah kita ambil peluang infak fi sabilillah di saat orang-orang memerlukan zaman kita hari ni. Kalau ada sahabat-sahabat kita, sama ada NGO-nya, sama ada pihak kerajaannya, sama ada siapa saja, buka tabung yang boleh menyampaikan sedekah, derma kepada masyarakat Islam, beri. Kita nak pergi tak boleh. Kita sampaikan. Ada orang kata payah nak pergi ustaz sekarang ni, saya nak sedekah. Alhamdulillah, kita buka je dalam internet, kita akan jumpa nombor-nombor akaun. Nah, akaun mana ni? Ni pondok. Nak buat apa? Banyak benda nak buat. Nak buat pondok orang tua, nak buat asrama, nak buat tempat belajar, nak buat apa ni. Masuk je akaun senyap-senyap. Semua boleh. Cara nak bagi sedekah tu banyak cara, banyak lorong lah. Kan? Ada sedekah yang bersifat jariah, ada yang sedekah makanan yang diperlukan oleh orang. Dan macam-macam cara yang kebajikan yang kita kena buat. Pasal tu kata di para ulama, dia kata apa? Tuan-tuan kena ingat.
Tuan-tuan kena ingat, harta yang kita miliki tak boleh kita bawa ke mana? Ke dalam kubur. Tulis kata-kata hikmah ni. Harta yang kita miliki tak boleh dibawa ke dalam kubur, tetapi harta dan pahala sedekah kita boleh menunggu kita di dalam kubur. Allahu Akbar. Harta tak boleh bawa ke kubur. Tak ada orang bawa ke kubur. Yang adanya 3 helai kain kafan. Kain serbai piuh pun orang tak pakai dah, kan? Tikar yang dilapik. Orang buat letak atas keranda, usungan, ada tikar kan, ada bantal. Hak tu pun anak buat balik semula. Masya Allah, tabarakallah. Harta kita tak boleh masuk dekat dalam kubur sekali dengan kita, tapi dia boleh menunggu kita di dalam kubur, insya Allah. Maka para jemaah sekalian, bila kita mati, kita kena buat persiapan. Sekarang ni kita sudah sah dah kita nak mati. Kau tak sah lagi. Ada orang tak yakin lagi nak mati? Yakin dah. Maka bila kita yakin kita nak mati, apakah persiapan yang kita kena buat? Kita tengok kepada hadis yang menyebut tentang beberapa amalan yang pahala berterusan lepas pada kita mati. Maka kata di para pendakwah kata, manusia yang bahagia itu siapa dia? Orang yang mati tapi pahalanya tak mati. Tanda tuan-tuan, manusia yang bahagia. Tuannya mati, pahala amalan tak mati. Na'udzubillah. Manusia yang celaka. Tuannya mati, kejahatan tak mati. Ni, yang kita duduk sebar poster-poster fitnah kepada orang. Kita buat video, buat macam-macam yang kita buat ni. Ingat, kalau kita duduk dalam kubur, orang duduk share benda-benda fitnah yang kita buat, maknanya kejahatan itu tidak mati. Na'udzubillah. Yang kita nak hari ini para jemaah, biarlah kita mati tapi pahala kita tak mati. Di antaranya, tanda. Hadis yang sahih yang telah dikeluar oleh Imam Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salasin." Tanda tuan-tuan. Nabi kata apa? "Idza matal insan", apabila mati seorang manusia. Manusia tu kita tu. Orang. Tak. Maka terputuslah amalan sendiri. Dia nak buat amalan sendiri tak boleh lagi. Kecuali 3 perkara yang dia buat waktu dia hidup atas dunia tu. Yang pertama apa? Nabi kata sedekah jariah. Apa makna sedekah jariah? Sedekah jariah ni maknanya sedekah yang berterusan penggunaannya. Dalam bahasa kita ini macam wakaf. Kita buat masjid, kita buat surau, buat pondok, buat rumah anak yatim, buat rumah orang miskin. Buatlah apa saja pun tempat-tempat yang boleh membawa kebajikan. Jangan pergi buat tempat maksiat. Itu nama dia tu bukan harta, bukan sedekah jariah, itu maksiat jariah nama dia. Maksiat jariah. Itu bahaya. Maknanya kita wakaf. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan dia. Maka kita kena sediakan tiga perkara ni kena ada. Sedekah kena ada. Ilmu yang bermanfaat macam mana pula? Kalau kita mampu nak ajar orang, kita boleh jadi ustaz, jadi ustazah, jadi tuan guru. Kita ajar orang, setiap kali orang guna ilmu kita tu, pahala kita jariah berjalan masuk dalam kubur. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak boleh ustaz. Saya tak boleh nak mengajar. Tapi saya boleh mengatur jadual ustaz mengajar. Itu pun insya Allah termasuk. Saya tak boleh ni, saya boleh rakam je. Tolong sebar-sebarkan video ustaz kuliah. Alhamdulillah ini pun dapat juga. Sebarkan risalah-risalah. Contohnya kita ambil risalah pamphlet ni. Kita cetak, kita sebar. Sebarkan ilmu. Ataupun kita sendiri baik. Ilmu yang bermanfaat. Anak kita tak ada lagi nak boleh jadi alim. Kita pergi taja. Anak-anak orang yang duduk belajar. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, anak-anak yang saleh yang mendoakan kita. Ini juga para jemaah sekalian, kita kena berusaha melahirkan anak yang saleh. Ni ada setengah pakcik bila kita sebut macam ni. Maaflah ustaz, saya dah pencen lama dah. Dah cucu. Tuan-tuan dan puan-puan ingat, waktu kita tadabbur surah Al-Kahfi.
Kalau nak tengok dalam YouTube saya, Abu Anas channel Halaqah Abu Anas, cari dalam surah-surah pilihan. Dalam surah Al-Kahfi Allah kata, wa kana abuhuma salihah. Bapa dua budak yatim ni yang Nabi Musa dan Khidir pergi baiki tembok yang tempat simpan harta dia tu, wa kana abuhuma salihah, bapa dua budak ni soleh. Ada yang mengatakan yang soleh tu bukan sakat ayah dia, datuk dia al-jaddus sabi', datuk dia yang ketujuh lapis. Masya-Allah, ini yang orang panggil 7 keturunan ni. Manakala 7 keturunan, datuk yang 7 keturunan tu soleh, tempias kesalehannya kepada cucu dia yang bawah. Masya Allah, tabarakallah. Jangan takut. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di antara sedekah jariah yang kita boleh ambil pahala selepas kita mati, para jemaah sekalian, tanda. Ini hadis yang dikeluar oleh daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Tanda. Di antara perkara-perkara yang akan menghubung balik kepada seorang mukmin daripada amalannya dan kebaikannya selepas dia mati, ada beberapa perkara. Di antaranya ilman 'allamahu wa nasharahu. Lebih kurang hadis tadi juga, cuma ada tambahan sini. Ilmu yang dia sebarkan, yang dia ajarkan, yang dia sebarkan. Sebab itulah setengah-setengah orang tanya, ustaz, tak pernah ke mengajar pagi, mengajar petang, kuliah sana? Kita kata, ni nak pernah macam mana? Ni Nabi kata, ilmu yang kamu ajar, yang kamu sebarkan, tapi ilmu yang benar. Jangan duk buat cerita pelik-pelik, cerita karu, duk sebarkan hadis-hadis pelesu, mimpi sana, mimpi sini, itu jadi masalah. Kan? Baik. Yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Anak-anak yang baik yang dia tinggalkan. Ni ada setengah orang yang kata, maaflah ustaz, saya tak ada dah anak jadi ustaz. La. Nabi SAW tak sebut di sini anak-anak ustaz-ustazah. La. Nabi kata waladin salihin. Anak yang soleh. Maknanya anak, kalau dia boleh berdoa untuk diri dia, untuk mak ayah dia, kita kata anak soleh lah tu. Cuma saya nak tanya para penonton sekalian, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Saya nak tanya, kan, berapa kali sehari kita doa kepada mak ayah kita? Berapa kali sehari? Khususnya yang sudah meninggal. Rabbighfirli wali walidayya. Berapa kali sehari kata? Hai ustaz, saya kalau imam kata saya ikut. Saya pergi masjid. La, lidah kita kena kata. Rabbighfirli. Coba kata. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dua mak ibu bapa aku. Itu tanda sayang. Kita nak kata 5 kali sehari, takkanlah berat sangat mulut nak kata. Mak kita, suap mulut kita daripada kita kecil. Berapa kali sehari dia suap? Masya Allah, tabarakallah. Yang terbaik yang dia miliki makanan, itu yang dimasuk dalam mulut anak. Nah, nasi kalau kerak-kerak nasi, ayah-ayah hangit, hot tu hot dia makan. Masya Allah, tabarakallah. Allah rabbighfir lana wali walidaina. Ya Allah, ampunkan kami dan dua ibu bapa kami. Masya Allah, tabarakallah. Jangan main-main. Ni nak kata 5 kali sehari pun pernah. Allahu Akbar. Apa punya? Ustaz, saya tak kisah sebab dekat-dekat Ramadan banyak masjid-masjid duk sebarkan risalah-risalah ni. Risalah apa? Cinta bapa ibu bayar. Bayar RM50. Kita punya baca Quran, kita punya zikir sampai berapa kali? Baca 500 full package sampai bulan Ramadan. Tuan-tuan kena ingat, bukan semua benda boleh swasta belaka. Syarikat swasta tak apa. Tapi dalam masalah ibadat kita, doa mak ayah kita, nak swasta kepada orang, la. Kita yang doa, kita yang sedekah pahala kepada mereka, kita yang bermunajat kepada Allah SWT kerana dia bapa kita. Jangan duk main swasta. Bukan semua benda boleh swasta atas dunia ni. Ni duk main, duk bagi ke apa ni, borang-borang penswastaan ibadat ni kenapa? Adakah pak lebay kita dah tak ada kerja lain dah nak buat? Baik. Yang ketiga, mushafan warrathahu. Ataupun mushaf, Quran yang kita sebarkan. Kita beli Quran, kita beri letak wakaf di masjid, kita hantar di pusat-pusat tahfiz. Tapi ingat, wakaf Quran tu di tempat orang baca, bukan tempat orang simpan. Payah juga nak dapat tu. Ya, sebab itulah saya bila saya buka tahfiz di pondok kita ni,
Sahabat kata, berapa orang ustaz pelajar baru tahun ni? Kenapa saya nak wakaf Quran? Dia tahu budak ni baca. Saya kata minta maaf lah. Kalau setakat nak wakaf Quran untuk pelajar saya sudah penuh. Nak wakaf juga pergi cari di tempat-tempat orang baca Quran. Hari ni saya duduk perhati tengok satu fenomena. Bila orang pergi majlis kahwin, dalam beg hadiah tu, hadiah perkahwinan, apa dia bagi? Adalah kek, biskut, di antaranya surah Yasin. Saya kata surah Yasin surah Al-Quran. Tapi kalau setiap majlis kita pergi 10 tempat semua Yasin belaka, apa yang agak-agaknya orang balik letak di mana surah itu? Orang letak di mana? Kalau nak bagi Quran sebuah, lebih bermanfaat. Ataupun bagi buku-buku zikir yang lain, saya kata carilah benda. Kita bimbang takut orang balik duduk orang panggil duduk tak. Orang Kelantan kata duduk tembus situ, duduk tambul situ ya. Tak berjalan pun. Baik. Yang keempat, au masjidan banahu, ataupun kita bina masjid. Oi, nak bina masjid juta-juta. Nabi sebut dalam hadis, man bana masjidan lillahi kamafhasi qata. Siapa dia bina masjid kerana Allah Taala walaupun sebesar sarang burung. Burung qata tu burung kecil. Mana ada orang masjid besar sarang burung? Maknanya walaupun sebesar tu. Maknanya kalau masjid ni harga dia 1 juta, kita boleh masuk duit kita 1,000, alhamdulillah. Mafhasi qata. Alhamdulillah. Share. Boleh bina masjid. Sebab tu setengah orang lah ni, kalau dia kaya, dia bagi, masjid ni tidak menerima lagi sebarang sumbangan. Ditaja oleh seorang kaya. Kita kata, jangan tuan, bukalah pintu untuk orang nak ambil share, ambil sama, membana masjid lillah. Siapa dia bina masjid kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Yang kelima, au baitan libnis sabili banahu, ataupun rumah-rumah untuk para pengembara yang kita bina. Tak kira lah rumah orang miskin ke, rumah anak yatim ke, rumah orang-orang yang tak ada rumah, kita bina. Bagi dia wakaf situ. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua ni harta-harta aset yang berterusan, tuannya mati, pahala tak mati. Au nahran ajrahu, ataupun kita gali sungai. Sekarang tempat kita nak gali sungai, berat. Kita gali perigi, gali telaga. Ni ada sahabat-sahabat kita ni pergi boring air, kan. Dia panggil boring air ni, ambil air dalam tanah. Di tempat-tempat yang tak cukup air. Sangat besar pahala itu. Orang mandi, orang minum, orang buat wudu, Allahu Akbar. Hayawan-hayawan tumpang sama minum. Pokok-pokok juga boleh daripada air kita subur. Masya Allah, tabarakallah. Au sadaqatan akhrajha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi. Ataupun sedekah yang dia keluarkan daripada hartanya ketika dia sayang, ketika dia hidup. Allahu Akbar. Kata Nabi, yalhaquhu min ba'di mauti. Semua yang kita sebut tadi sampai pahala dia selepas dia mati. Allahu Akbar. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Alhamdulillah para jemaah sekalian. Dan yang terakhir yang saya nak sebut juga, persiapan kita menghadapi kematian, iaitulah mesti kita kena ada kitabatul wasiyah, kena tulis wasiat. Tulis wasiat. Wasiat kena ada. Nak wasiat apa ustaz? Tulis je wasiat. Kita dalam hidup kita ni banyak benda yang kita fikir. Betul tak? Kadang-kadang kita ada hutang dengan orang. Tapi kita tak tulis. Bila mati, orang mari. Ayahmu ada hutang aku. Mana bukti, mana surat lawyer, mana. Orang tua, orang kampung ni mana main lawyer-lawyer? Tak ada main lawyer. Dia main percaya mengaku gitu ya. Maka, mesti kita kena tulis. Ataupun orang mari simpan barang di rumah kita. Kita sebagai pemegang amanah. Tanda. Ataupun, kita ni banyak harta, tapi sayang nak sedekah masa hidup. Kan aku sedekah kan, kalau aku sakit, siapa nak ambil duit mana pula, nak beli ubat, nak masuk hospital. Baiklah, tak apa. Ambil kertas, tulis. Wasiat dibenarkan sebanyak 1/3. Contohnya kita tengok dalam harta kita ni, kita ada 300,000. Semua sekali aset kita, 300,000. Dengan kebunnya, dengan rumah sewanya, dengan apa, 300,000. Maka kita tulis, aku dengan ini, bapa berwasiat sebanyak 1/3 daripada harta aku, kalau aku mati, wakaf. Anak-anak
Kalau boleh mati stem lah surat ni biar anak percaya. Kita tulis wasiat. Dalam hadis Nabi kata, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Inna Allah tasaddaqa 'alaikum 'inda wafatikum bi thulusi amwalikum ziyadatan lakum fi amalikum." Allah Taala sedekah kepada kamu ketika kamu mati 1/3 daripada harta. Sebenarnya kita bila kita mati, harta kita full, automatik akan jadi pusaka. Yang kita boleh ambilnya apa dia? Yang pertama sekali mu'natut tajhiz. Belanja menguruskan kematian. Nak beli kain kafan, nak upah orang gali kubur. Kalau rumah kita jauh nak cari kereta, minyak kereta nak bawa ke kubur. Ada nak upah orang mandi. Ada pun solat tak boleh upah. Fardu kifayah, seorang solat sudah cukup. Jangan duduk main sapu-sapu waktu solat jenazah. Dan maka Allah Ta'ala benarkan kita ambil 1/3 dengan cara wasiat. Jadi anak tengok, ayah ingat kau boleh kita rumah ni. Wasiat pula dah orang tua tu, tak apa. Mu cari hak lain. Kamu masih hidup, ada lagi 2/3 kan. Tak lebih daripada 1/3. Hadis ini juga dalam Ibnu Majah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yuridu an yusi bihi an yabita lailataini illa wa wasiyatu maktubatun 'indah." Nabi kata, tidak ada hak seorang muslim yang ada benda yang dia nak sampaikan, nak wasiat, tak boleh dia tidur 1 malam 2 malam kecuali wasiat itu sudah ada tertulis dekat dia. Jadi kita kena tulis wasiat. Ini persiapan kita. Kata di Abdullah bin Umar, Allahu Akbar. Abdullah bin Umar ni, kalau kita baca sirah dia, para jemaah sekalian, cukup besar motivasi. Iaitulah seorang yang sangat berpegang dia dengan wasiat-wasiat, dengan sunnah Nabi SAW. Ibnu Umar kata, "Ma marat alayya laylah." Tak pernah berlalu pada aku 1 malam semenjak aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hadis tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi. Illa wa indi wasiyati maktubah, kecuali ada wasiat aku tertulis dekat aku. Bagaimana dengan kita? Berapa banyak dah kita wasiat sudah tulis? Ataupun duduk mikir nak berwasiat. Kalau sudah mati, silap aku. Lah ni ada pula wasiat ni. Dia panggil wasiat syarikat wasiat ni, macam-macam dia mari. Kita kata banyak sangat kerenahnya, akhir sekali kita tak sedekah juga, duk mai tunggu wasiat. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara 7 ataupun 8 perkara yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai isti'dad lil maut. Isti'dad lil maut, kan? Jadi alhamdulillah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, ulang baliklah 8 perkara yang telah kita sebut. Mudah-mudahan persiapan ini kita boleh buat sebagai satu persiapan yang besar sekali persiapannya. Bermula dengan taubat, sentiasa ingat kepada mati, jaga semua yang fardu-fardunya, kemudian ditambah lagi dengan amal-amal yang sunat dan sedekah-sedekah yang telah kita sebut. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita di dalam siri yang akan datang di bawah tajuk Al-Maut, perkara-perkara yang berkait dengan mati, insya-Allah. Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.